Belanjawan perpaduan harus fokus bantu rakyat. Menjelang persidangan Dewan Rakyat kali ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan mengadakan pertemuan pertama dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk membincangkan Belanjawan 2021. Pakatan Harapan memandang belanjawan tahunan negara sebagai tugas utama anggota Parlimen, bukan sekadar memastikan perkhidmatan awam mempunyai sumber yang cukup untuk memerangi COVID-19 secara berkesan. Ia juga peluang untuk mempertahankan demokrasi dan menggerakkan Malaysia ke arah ekonomi yang lebih lestari dan saksama, katanya dalam satu kenyataan secara bersama. Gabungan tiga parti politik itu berpendapat adalah penting bagi kerajaan dan pembangkang bersama untuk menghasilkan belanjawan perpaduan yang khusus untuk membantu rakyat Malaysia mengatasi dan bertahan dalam kegawatan COVID-19. Melihat suasana COVID-19 pada hari ini, Pakatan Harapan berpendapat ekonomi Malaysia berada di dalam krisis yang mencabar survival perniagaan kecil, pekerjaan, masa depan dan keadaan keuangan rakyat Malaysia. Mereka berkata belanjawan 2021 harus fokus untuk memenuhi keperluan ekonomi rakyat Malaysia dengan mewujudkan dan memelihara pekerjaan rakyat dan memastikan perniagaan dibantu untuk mereka terus bertahan. Secara asasnya, kami mendesak kerajaan untuk menerapkan dasar fiskal yang mengembang dengan tujuan utama untuk meringankan cabaran aliran tunai rakyat dan syarikat. Dalam pertemuan itu, kami mengajukan banyak pertanyaan dan meminta menteri untuk mendedahkan dan berkongsi data fiskal yang penting. Kami juga mencadangkan dan menjelaskan banyak idea dan dasar belanjawan Pakatan Harapan. Terdapat 6 cadangan utama yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan untuk belanjawan perpaduan 2021, iaitu pertama, meningkatkan peruntukan Kementerian Kesihatan untuk COVID-19 dan penyakit tidak berjangkit NCD. Kedua, memperkasa perlindungan sosial, jaringan keselamatan dan pembayaran kebajikan kepada golongan berisiko dan penganggur dengan meningkatkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 sebagaimana yang dijanjikan Perdana Menteri sehingga akhir krisis COVID. Yang ketiga, pelanjutan moratorium sehingga 31 Mac 2021. Manakala yang keempat, subsidi upah diteruskan sehingga 31 Mac 2021 dan mewujudkan 600,000 pekerjaan seperti program Malaysia at Kerja yang menyediakan insentif untuk tempoh 2 tahun kepada majikan dan pekerja yang berharga RM13 bilion. Yang kelima, peningkatan perbelanjaan pendidikan untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Dan yang terakhir, perbelanjaan pembangunan untuk 2 projek utama iaitu Pelang Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara atau NFCP dan menaik taraf infrastruktur air untuk negeri Selangor, Kelantan dan Pahang. Pakatan Harapan melahirkan harapan agar cadangan mereka dapat diterima dan dimasukkan oleh Menteri Keuangan ke dalam belanjawan perpaduan 2021. Menurut pimpinan Pakatan Harapan, belanjawan perpaduan ini adalah penting untuk menjunjung titah diraja, menolak pengisytiharan darurat dan mengelak pilihan raya dalam tempoh terdekat yang hanya akan mengeruhkan lagi gelombang ketiga COVID-19. Bagaimanapun, pimpinan Pakatan Harapan berkata rundingan dalam belanjawan 2021 tidak bermaksud menyokong Perikatan Nasional dan keabsahannya sebagai kerajaan masa kini. Menjunjung titah Seripadu ke Baginda Yang di-Pertuan Agong, kami ingin menekankan proses rundingan ini dilaksanakan dengan niat yang baik. Pakatan Harapan komited untuk bekerja dengan semua pihak bagi memerangi COVID-19 dengan hasrat menyelamatkan rakyat dan ekonomi negara. Pun begitu, proses rundingan ini tidak bermakna sokongan atau penerimaan Pakatan Harapan dalam soal keabsahan kerajaan ini. Demikian kenyataan bersama Pakatan Harapan yang dikeluarkan oleh Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan Setiausaha Agong Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Antara perbelanjaan pembangunan yang disarankan ialah untuk projek berkaitan Pelang Gentian Optik dan Kesaling Hubungan selain menaik taraf infrastruktur air Selangor, Kelantan dan juga Pahang. Nampak tak? Walaupun Perikatan Nasional ini kerajaan tebuk atap yang merampas mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Pakatan Harapan tidak akan jadikan rakyat sebagai tebusan. Maaflah, pertambahan perbelanjaan operasi kerana peningkatan bilangan menteri sehingga mencecah 70 orang dan 3 duta khas Perdana Menteri yang tidak masuk akal itu tetap dibantah kerana pembaziran nyata dana kerajaan.